إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ سذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satunya jua, mudah-mudahan dapat mengubahkan kedudukan kaum muslimin muslimat kita daripada yang kurang baik kepada yang baik, dan daripada yang telah baik kepada yang lebih baik lagi, supaya dapat sampailah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang hidup di muka bumi pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ahli majlis ilmi yang mana kita pada minggu yang kedua ini masih lagi kita rasa, terutama sekali bagi anak sendiri, rasanya tidak elok. Pada minggu lepas kita telah bicarakan sedikit soal pada minggu lepas tentang masalah ilmu, dan rasanya tidak elok kita tidak ambilkan salah satu daripada kitab orang-orang tua kita dulu dan kita baca apa yang mereka telah bicara tentang ilmu. Jadi pada minggu ini kita teruskan lagi pembicaraan kita tentang ilmu. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita tentang ilmu ini akan menambahkan kepahaman kita tentang ilmu, dan kita dapat pahamkan sejauh manakah dalam agama Islam kita memandangkan tentang ilmu. Dengan demikian, insya-Allah kita akan dapat menambahkan kedudukan kita. Hingga kalau kita dapat lihat daripada apa yang datang dalam Islam dan apa yang datang di dalam hadis, apa yang datang dalam ayat Al-Quranul Karim tentang membicarakan tentang ilmu, maka kita dapatinya seolah-olah dia adalah salah satu perkara yang tak dapat nak asingkan lagi daripada hidup seorang muslim dan muslimah. Itulah yang kita dapat, dan kita cuba lihatlah bagaimana di dalam agama Islam yang membicarakan tentang ilmu itu sendiri. Minggu lepas kita telah berbicara sebahagian daripadanya, dan minggu ini kemungkinan pada hisah yang kedua nanti juga Syekh Dr. Ismail Lutfi juga akan bicara dalam muzakirahnya yang ada di tangan kita masing-masing itu. Dan ana cuba nak bawakan daripada sebuah kitab orang tua kita, iaitu kitab Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam kitab sahihnya yang ulama semua telah memberi pengiktirafan dan pengakuan bahawasanya tidak ada sebuah kitab yang lebih sahih di dalam dunia ini alal itlaqnya, secara umumnya, selepas daripada Al-Quranul Karim. Nak lebih sahih daripada kitab sahih Al-Bukhari. Jadi lepas pada Quran, nas yang sahih ialah hadis yang berada dalam sahih Al-Bukhari. Jadi oleh kerana itulah, anak rasanya tidak eloklah bagi kita yang kita mula dengan bicara tentang ilmu, yang kita tak bacakan pembicaraan tentang ilmu dalam kitab yang paling sahih yang telah dihimpunkan oleh seorang ulama tua kita yang memang benar tuanya, iaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah. Marilah kita tengok, bukan nak baca semuanya. Kita nak pilihkan beberapa hadis yang berkait yang kita nak baca dalam kitabul ilmi, kitab ilmu. Dan kita bukan semua dalam kitab ilmu tu kita baca. Yang agak kata apa dia tu sesuai dengan kedudukan kita, maka kita baca. Dan yang rasanya tunggukan masa lagi untuk kita baca, maka kita tunggukan satu masa lagi. Dan kemungkinan satu masa nanti daripada majlis ilmi kita berterusan nanti, kita akan bacakan kesemuanya hadis-hadis yang datang dalam bab ilmu ini. Kita akan baca semuanya, tapi buat sebagai mukaddimah dalam majlis ilmi kita ni, kita tak baca semualah kerana dia bukan muqarrar. Kerana apa yang ditujukan supaya ana bawa, iaitunya nak bicarakan tentang hadis Nabi dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram nanti. Jadi kita tidaklah pada nak bicara panjang tentang ilmu ini. Cumanya kita nak getuhkan beberapa hadis yang berkait, yang bersangkut dengan kita. Mudah-mudahan menjadi faedah pada kita bersama. Baiklah ahli majlis ilmi yang kami muliakan,
Hari ini kita nak jemputkan bicara dalam satu bab daripada Kitabul Ilmi yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Bab yang ke-8 yang kita nak baca ni, iaitu babu man qa'ada haitsu yantahi bihil majlis wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Ini kait yang kita. Nah, kait yang kita ni adab. Nah, adab ahli majlis ilmi. Nah, ahli majlis ilmi. Supaya buat kita semua pada hari ini di antara hadis yang nak bicarakan tentang adab. Dan lepas pada ni kita dengar ada hadis Nabi, tak layaklah kita tak buat amal dengan dia. Nah, kita ngaji hari ni sebagaimana anak kata pada minggu lepas. Nah, mana kalau ngaji tidak cuba nak buat amal, dia panggil kata, yalah, jadi pailasif lah. Kalau kita nak kecek bahasa kampung kita, jadi orang pandai kecek kedai kopi. Nah, kalau ngaji tak buat amal, jadi orang pandai kecek kedai kopi. Tapi kalau orang ngaji sikit, dia kata jadi pailasif. Yang nak jadi ahli fikir, pandai kecek, pandai otak, pandai bicara, tapi tu tak ada buat amal. Jadi kita hari ni, kita cuba ubahkan sikap kita. Kita dengarkan apa, rasanya telah sahih dan soreh dah, kita buat amal dengan dia. Itulah dasar kita dalam ilmu. Lagi akan datang kita akan bicara insya-Allah. Hari ini kita tengok bab yang kita nak bersakut dengan adab ahli majlis ilmu ini sendiri. Imam Bukhari, kita nak tahu kata bagaimana ulama tua kita. Dia bicara senak juring, senak bucu. Nah, senak pelusuk. Senak apa saja dia bercara tentang masalah yang benar yang bersakut dengan ilmu. Dia bercara belakang. Nah, itu lah, sebab itulah kita ni orang panggil tak boleh nak kata apa dah lah, orang panggil. Nah, kita nak kata kok mana ulama kita tak ada dak bukan alik ulama dak. Nah, alik kita ya. Nah, alik kita tak cari alat dia. Nah, kita nak murih kepada gapo dia orang tua kita tak ada tahu kebun kita dak, kebun dak ada dah, cuma kita tak ada motang. Tu ya. Nah, dak ada belaka dah. Nah, dalam kita ada cukup belaka semua dah. Cuma kita tak ada potang ambil. Bahan nak jual ambil gapo tak potang. Nah, tak boleh ya. Kalau kata orang kampung tak nak makan gapo. Nah, ya kebun dah ada. Getah dah ada, tapi kita tak potong. Itu dia saja. Dan oleh kerana itu hari ini cuba mari kita tengok gaya cara ulama kita dulu, ulama tua kita dulu dalam kitab yang paling sahih selepas pada Quran. Kalau tak cabut Quran, kitab ni yang paling sahih sekali, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, bagaimana Imam Bukhari buat satu bab, dia kata bab man qa'ada haitsu yantahi bil majlis. Bab orang yang duduk kira-kira di akhir dengannya oleh majlis, di sebelah akhir majlis dia duduk. Wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Dan bab ini juga nak cara siapa yang nampak ada peluang, ruang, nah ataupun ruang dalam halqah, maka dia duduklah padanya, pada ruang itu. Ni sakut kita lah ni. Adab yang nak sakut kita. Nah, dua. Satunya dia duduk di akhir majlis. Akhir orang duduk, dia duduk di pak akhir. Yang keduanya, dia mari dia tengok nah ada ruang, dia pergi masuk duduk di tempat ruang itu. Balah mana bicaranya? Nah, dalam kitab orang tua kita dulu, mari kita tengok. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Ja'fi al-Bukhari rahimahullah, iaitu Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah anna Aba Murrah maula Aqil ibn Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tu bagaimana hari ini, nah minggu lepas Syekh Dr. Ismail Lutfi telah ditambih, dan hari ini pun kita cuba buat amal lalu. Nah, cuba buat amal lalu. Apabila sebut nama Nabi ataupun sebut saja yang gambar kepada Nabi, selalulah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu dia. Sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu. Jangan duduk dia. Ya duduk dia nak ngatuk kata. Ya lalu sedap dengan jahil. Gila tu. Tu ada klik royak lah lain tu. Tunggu royak lah lain, klik royak lah lain rumah. Sebab apa? Sebab dia sedap je dengar. Dia ngaji sedap. Sedap. Sebab tu kita jangan duduk dia. Sebab itulah ulama dulu ni, dia katanya ilmu semua tu manfaat. Semua ilmu manfaat. Tetapi dia kata nak cari ilmu Islam payah. Sebab dia ngaji ilmu yang bersangkut dengan Islam ni, ya boleh pahala lalu dah. Cari baca ngaji ilmu lain tu boleh pahala juga, tapi boleh pahala ilmu tu je lah. Tapi orang ngaji ilmu Islam ni dia boleh pahala. Kerana apa? Kerana apabila sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sebut nama Allah, dia sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau sebut nama sahabat, dia doa taraddi, dia radhiyallahu an. Kalau sebut nama ulama, rahimahullah. Jadi dia berdoa sama. Orang berdoa kepada orang yang tidak orang minta, dan dia berdoa dengan gaib. Orang tu tak ada dapat, ikhlas dia berdoa, Tuhan makbul. Apabila Tuhan makbul, malaikat kata wala kamis. Mun boleh sepatu juga. Itu besar. Mun doa pada orang dengan ini orang panggil nak bui gapo panggil, nak bui bila klik, bila jalan. Ambil makan lalu wak sekerak orang panggil. Ambil wak sekerak. Tu duk nanti getah aja payah juga lah ambil wak sekerak bila. Jadi kita ikut tenung nama Allah, sebut nama Allah sallallahu apa dia? Subhanallah. Alhamdulillah misalnya tepat alhamdulillah, Allahu akbar. Sebut lalu dah. Sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalnya, kalau sebut nama sahabat radhiyallahu an. Kalau sebut nama apa dia ulama-ulama lain rahimahullah. Kalau ulama rahimahumullah misalnya. Kita berdoalah tu kepada apa dianya Nabi, kepada apa dia ulama, kepada sahabat, kepada ulama. Malaikat ni, dia ni majlis ilmi ni malaikat mari duk payung, mari menglepas tercara dah. Malaikat kata wala kamisl. Malaikat doa pula. Boleh kok mengatik. Kalau bahasa kapung kata gitu. Supaya tu juga boleh kok. Kerana apa? Kerana kita berdoa ni ada dapat tuai kali. Ada juga kita berdoa. Kalau orang mari nak supaya tok guru dah, supaya anak misalnya kalau kata tok guru, kalau doa kamu kata kita pun berdoa. Kerana apa nak takut nak wuri 20 kau masuk dalam poket. Doa 20 kau tu. Yalah leh. Dia tak ikhlas doa tu. Ikhlaslah juga lah. Mana ikhlas tak apa bang tak penuh. Kalau kata tak ikhlas mau demo pula dah. Ikhlas juga. Ikhlas tak penuh. Tu dia. Jadi oleh kerana tu kita berdoa kat ni radhiyallahu an, sallallahu alaihi wasallam, selawat ke Nabi. Rahimahullah. Sat ni tu. Jadi tak ada kita nak harap dalam poket dia nak tubik 20 kok ke 50 kok ke masuk poket kita tak. Kita semata-mata berdoa ikhlas kepada dia. Dan dia tak ada dapat kita. Maka malaikat pun wihlah depan kita lalu dah. Ni kita ambil kita lalu. Wala kamisl. Mula kat musuh pasti juga. Tu. Ni kita kena ambil dah. Oleh kerana tu insya-Allah lepas pada ni kita tak ada dah. Sebut nama Nabi, paling kurang sebut nama Nabi. Sebut nama Nabi, kita tak boleh nak tinggal sebut kata sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dah. Tu dia. Lepas tu satu lagi pula ulama kata tak ada orang yang nak boleh pahala banyak daripada orang mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebut nama Nabi lagi. Nampak tak? Kalau mengaji orang lain, dia tak sebut nama Nabi. Dia sebut jaya-jaya, dia sebut nama Nabi. Tapi kalau mengaji hadis Nabi, sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selawat selalu. Bila-bila duk mengaji dalam sejarah duk mengaji tu boleh selalu selawat kotak selalu. Tu dia. Walau bagaimanapun berapa banyak kita akan dapat. Pahala ngaji boleh dah, pahala selawat boleh pula. Jadi wa amma bla-bla selalu. Ini yang kata, yang paling besar sekali ini sebagai nak ayat mula-mula, dan lepas pada ni insya-Allah kita tak ada dah daripada orang yang tidak wa amma dalam pengajian kita insya-Allah. Mari kita tengok. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah riwayat hadis dengan sanad tadi. Dalam Islam ni masya-Allah satu istimewa yang tidak ada dalam agama lain. Kerana tiap-tiap nak riwayat kata hadis itu mesti kena ada sanad, kena ada rataya, perawi. Orang kata bang kita baru rawi.
Keturunnya perawi tu. Orang yang muja royak hadis hari itu. Ya royak daripada demo tu. Ya tak ada hadis duk atas kepala basah ikut stay di kedai kopi ikut urut, tak ada lah tu dalam Islam. Ya kena ada tu ambil di mana? Dia mau dengan siapa dia? Itu dia kelebihan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Kita pada hari ini Imam Al-Bukhari rahimahullah telah royak hadis yang kita telah baca tadi pada sanadnya. Rahimahumullah jami'an. Ulama-ulama telah royak hadis tadi semuanya. Daripada Abu Waqid Al-Laisi rahimahullah radhiyallahu an. Dia katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu. Dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala dia duduk di dalam masjid dan orang ramai bersamanya. Maksud orang ramai di zaman Nabi ni iaitu sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Dalam ulama syarah hadis katanya, yang Nabi duduk tu ialah majlis ilmi seperti kita ni. Nabi duduk bersama dengan sahabat, arti duduk mengajar dalam majlis ilmi. Iz aqbala salasatu nafarin. Tiba-tiba datanglah 3 orang. Ni dengan molek ni Allahu akbar, menjadi satu orang kata satu pengajar yang molek. Sebab itulah ulama tua ni kita setuju sungguhlah. Nah, ulama-ulama pak kita dok menyeru suruh kembali pada ulama tua ni. Kita sangat-sangat setujulah. Hak sungguh pun. 100% setuju suruh kembali pada ulama tua. Nah, tapi ulama tua sungguh lah jangan ulama Allah Allah. Nah, ulama tua Allah tu. Hak tua jahil tu. Tu. Hak tua sungguh tu. Tu. Kita tak usah ulama tua tak ada jahil tu tak usah dah. Kita ulama tua sungguh tu. Dari tua yang jayuk lah dah. Tu dia. Gitulah maksudnya. Tu. Jadi ulama tua ngerti tu. Nah, kita setuju sangat-sangat. Orang dah suruh kata suruh klik pada ulama tua. Allah sangat-sangat setuju lah. Dah kita dah suruh tu lama-lama mari dah. Suruh klik pada ulama tua. Nah, cuba dengar ulama tua kecil dengan kita lah mana. Ya ayat hadis. Mari pada orang tu. Mari pada sahabat. Mari pada Rasulullah. Tu ulama tua. Itu orang ngerti. Tu tak ada cerita belum cabut. Nah, tua sungguh kalau dah. Nah, tu tua hebat tu. Nah, tua sungguh. Mari kita tengok. Dia katakan dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid bersama sahabat, kata syarah hadis, maknanya dalam satu majlis ilmu, tiba-tiba datanglah 3 orang. Nak jadi pengajar pada kita ya kena ada. Benar dah. Telah berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala sunani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menghadaplah 2 orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang mari ngok mari majlis ilmi seperti ni lah. Nah, mari. 2 orang tu menghadap mari ngok ngadap mai ke Nabi. Wa zahaba wahidun dan pergi seorang lagi ngok pergi cari tempat lain. Nah, dia cari comel tu dah. Nah, supaya tahu kata nak jadi zaman lon ni tu dah. Masya-Allah sungguh berlaku dah di zaman Nabi benda balah ni. Nah, alam mana? Kata perawi hadis, yang Abu Waqid Al-Laisi kata, "Tawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Lalu berhentilah kedua-dua itu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhenti ke atas Rasulullah. Mana? Mari siapa? Beradu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sebenarnya. Mari. Siapa luar tu beradu. Hak saya lagi pergi ikut lagi. Alah mana? Fa amma ahaduhuma, maka adapun salah seorang daripada kedua itu. Ni 2 orang mari. Seorang lagi. 2 orang mari dengan molek berarti baik. Nah, ni jadi pengajaran kita ni. Nah. Fa amma ahaduhuma, maka adapun salah seorang daripada kedua itu para furjatan, maka dia lihatkan ada ruang. Sebab ni ada ruang. Nah, ada ruang. Dengan molek. Dia mari dari luar tu. Jengok nampak ada luar dapat ni. Nah, ada luar dapat. Nah, ada luar cuk celah-celah ni ada luar. Kita duduk tak lapak. Nah, duduk tak lapak. Orang duduk dalam majlis tu duduk tak lapak dengan molek. Maka dia tengok ruang. Fil halqah, dalam halqah.
Halqah ni lagi dah panggil halqah ni. Nah, halqah sahabat kakak duk dengar keliling, kakak duk. Nah, tu. Lalu dia tengok dua, lalu dia pergi, fajalasa fiha, maka dia duduklah pada tempat ruang itu. Sore itu tu. Yang mari ngok. Dia tengok jengok. Ada luar lagi. Lakoh mari. Nah, sepok demo sikit lakoh. Nah, atas bau demo tu, mari tengok pak luar mana dia mari duduk situ. Nah, dengan molek bagi kita nak buat amal ni. Nah, dengan molek. Nah. Tu. Wa amal akharu, maka dan ada pun seorang lagi. Seorang lagi mari dua orang sana tu. Nah, fajalasa khalfahum. Maka dia duduk di belakang mereka. Ya pun tengok dah mau duduk penuh dah nak lakoh ke kan? Nah, nampak pak ngesuk di mana dia duduk belakang tu. Dia tak ada lakoh lagi dak. Ringan molek dah. Wa amma salisu, dan ada pun yang ketiga tadi. Ya comel tu hadis dia. Mari tiga orang selalu dah. Ada pun yang tiga tadi, fa'adbara zahiban, lalu berpaling pergilah dia, pergi carilah tempat rupa kayu di mana, rupa rambut teh dah. Nah, carilah tempat lagi, bucu-bucu mana kita tengoklah. Tiga orang mari jadi tiga pesan duduk dah. Comel. Pak Nabi nak kata gano. Nah, Nabi nak dia kata ni dia nak ajar kita. Nah, kata nak ajar kita. Ringan molek. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka kalau selesailah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah selesai ngajar siap dah. Qala, lalu berkatalah, sebedarlah. Nah, terjemah ni boleh dua lah. Terjemah sebedar apa boleh, terjemah berkata apa boleh. Nah, Nabi ni. Ni satu juga anak-anak nak cuba selit-selit. Bila lagi. Kita ambil semua ilmu bela-bela. Nah, kalau kita terjemah sebedar ni, orang panggil adat Melayu. Ya, kalau Allah firman, Nabi sebedar, kalau orang besar-besar ujar, kalau raja titah. Nah, tu ya bagi bahasa ada perekat. Setengah orang pun tak say balah tu. Sebab dalam bahasa Arab asal tak ada balah tu, dia kata. Kalau Allah pun tolak, kalau Nabi pun tolak, kalau sahabat pun tolak, kalau raja pun tolak, dalam hadis lah tu belakang, dalam Quran pun lah tu belakang, Nabi pun tolak. Jadi tak ada beza. Dalam agama Islam kita tak ada warna, tak ada kasta, tak ada pekat. Nah, kata belakang, cuma hormat tu ni lah, hormat dia tu. Tapi makna di segi bahasa tu tak kena duk beralah, tak kena duk teku. Nah, tak kena duk patik, tak ada kata lah tu. Orang suka belakang. Dalam Islam yang utamanya lah tu. Ada setengah ulama. Tapi ikutlah, boleh belakang lah. Kita nak pakai pesan nak pakai adat bahasa, nak pakai sesera, habis satu pesan. Pesan nak pakai pesan Islam straight, pakai habis, tak ada payah pun. Sebab tu hanya terjemah dari terjemah dua. Nah, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kadang-kadang anak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Kadang-kadang kata gitu, kadang-kadang bersebeda, ikutlah kita gigi kedua-dua lah, karena sebab kita ni duk gigi pada dua-dua tu. Nah, baiklah. Mana Nabi kata, ni katut menjelih. Dia tengok orang tiga orang sana itu sebagai contoh, sahabat semua pakat tengok belakang. Lalu dia kata, ala ukhbirukum anin nafaris salasah. Allah di bahasa orang Arab ni, ya panggil katanya, apa dia tu, nak ui khabar kita. Nah, Allah, tidakkah mahu, kalau bahasa kampung gitu, tidakkah mahu aku hendak ceritakan kepada kamu tentang tiga orang tadi. Nak dengar tak? Sebab kita nak dengar tak ni? Nak tengok nak dengar tak? Nak tak? Allah ukhbirukum. Bahasa Arab kata Allah tu mana? Nak gedak ni, nak rayak ni. Kita orang tiga orang mari tadi ni, tengok belakang orang tiga orang mari tadi tu. Nah, maka sahabat seolah-olah hanyut belakang lah. Nah, ya tu. Lalu dia rayak. Ada sahabat hanyut kata, mana tak aku nak rayak ni? Pia tak mau dengarnya Nabi nak rayak tadi tu. Kita lari pun seperti juga. Ni Nabi nak rayak ni. Hak ni bukan Nabi lah, ni hadis ni. Lama kata hak ni Nabi pula. Siap tu belum beza molek tu. Hadis nak baca tu Nabi. Tu lama kita hak ni kata Nabi siap. Kelak lagi Nabi baru timbul pula weh. Ya boleh jadi belakang orang ngaji duk pengurutah tu lah. Ya duk jauh lah. Bunyi-bunyi aku lagi. Baik. Sejak mari
mari serah diri pada Allah Ta'ala. Seorang daripadanya mari serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang mana tu? Hak mari serah diri tu. Dia Nabi tanya oleh serah diri ni. Oleh serah diri. Buat serah diri tanya kan. Buat serah diri pada Allah Ta'ala. Buat mana tu? Buat mari mula-mula tu depan. Duk kemah, duk rapak hanya buat serah diri. Seorang badannya mari le belakang tengok tempat luar, dia lakah. Sepak demo sikit, dia lakah atas bau demo. Mari cari duduk tempat luar. Mari duduk tempat luar. Tu dia serah diri. Fa'awa ilallahi fa'awahullahu. Maka Allah Ta'ala pun berilah pelindungi kepada mereka. Ini pelindungi apa tu? Dalam syarah hadis katanya, Nabi pelindungi dengan rahmatnya dan dengan redanya. Allahu Akbar. Inilah kita. Allah yang pesan, Allah panggil apa? Kesatkan majlis. Penuhkan majlis. Jangan mari pesan tu. Itu satu. Wa amal akhir. Ada pun soal lain lagi. Hak mari duduk apa dia tu alik belakang ni. Saya lagi hak mari duduk belakang ni. Pestahya. Maka dia malu. Nak lakah belakang dia tak banyak. Dia malu lah. Tapi nampak celah dah ada. Luar dah ada depan ni. Nampak tak? Nak lakah tak banyak yang malu. Maka dia malu. Fastahyallahu minhu. Maka Allah Ta'ala malulah daripadanya. Tu. Dan dia malu ke tu. Dia malu ke dia. Allah malu. Agar kaya. Terus malu. Tu dia. Jadi masuk juga dah. Tapi masuk tak lapak. Itu yang kedua. Wa amal akharu. Dan ada pun seorang yang lain lagi yang ketiga tu. Hak biasa yang hidup jauh. Apa pohon mukta. Kalau tempat menjelis ada pohon mukta ada. Pohon mukta dia jauh tu. Tak ada dalam syarikat. Atau hal lagi yang tiga. Fa'arada lalu dia berpaling daripada Allah Ta'ala. Dia tak mahu tengok Tuhan. Fa'arada Allah anhu maka Allah berpaling daripadanya. Antara tak mahu tengok dia. Tu hak tu kita tak senya. Jangan jadi orang yang Tuhan paling daripada kita. Kalau hari akhirat esok kalau kata Allah Ta'ala paling tak siap. Allah Ta'ala tak balik. Ikut ni buat baik. Makna gitu. Fa'arada Allah anhu. Pas kita buat doa apabila Allah Ta'ala paling pada kita. Mari dah. Naik kereta kali ada demo dah. Demo naik masuk dekat. Kita ni cari tak ada jalan lah. Cari tak ada lah. Kalau duduk dekat-dekat ni ada berupah juga dah. Kalau jauh ada demo tu, boleh tak milik lah. Tu ya. Sebab tu majlis ilmu kita kena bagi. Oleh kerana tu untuk beramal lalu dunia hadis ni nak minta jangan dia ada luar depan. Masuk dekat lalu. Dekat lalu. Wa amal lalu. Hak rasa luar tu, hak duk bawah tu, datah luar lagi naik penuh datah lalu. Jangan luar, duk rapat. Duk rapat lalu. Jangan luar, tak mau luar lalu, duk rapat lalu. Wa amal lalu. Wa amal lalu. Kita dengar ada hadis Nabi dan kita wa amal selalu. Kita tak sah jadi tanya kita. Itu dia. Hak duk jauh ni tak masuk dekat. Hak duk dalam dah ni tak rapat. Menjelis kita tak ada menjelis pesan. Duk jauh. Dia pesan menjelis setengah tu dah. Cari tiga. Cari tiga. Ada tak cari tiga? Cari dinding. Cari dinding. Tempat nak menyamar lah. Dia cari ini dah. Dia kata nak dak. Dia nak kosi. Nak kosi dengan mata dah. Kalau ada pak nyanda nak jadi dua payah dah. Dia peluk dengan dapur. Tu. Jadi kita mari dah nak beradu masa dah. Tapi kita tidak bersungguh untuk nak dapat. Dan insya-Allah cuba tengok imam tua kita, guru tua kita. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah pun bawa mari hadis pernah berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang. Hari ni boleh ambil lalu dah. Dah boleh ayat lalu dah. Ada 3 orang dan 3 jenis, 3 pesan. Nabi-nya, hak dia kena sekalinya, ayat penuhkan. Sebab itulah kita boleh puji puak-puak tabligh. Ni boleh puji. Bila molek kita tak boleh nak lepas tu. Puak tabligh masya-Allah rapat. Hingga sampaikan kalau daun kayu tergede. Kalau daun kayu luluh.
di atas kita datang menjelis halaqah kita ni, dia tak jatuh di tanah. Tak jatuh di tanah, jatuh atas libu orang. Jatuh atas kepala lutut orang yang duduk dengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lapak je. Nak kata lapaknya, sinanya daripada lapak. Hak ni kita puji daripada jemaah tabligh. Pada lain pada jemaah tabligh gak siap lalu dah. Nah, siap lalu dah. Itu dia. Jadi menjelis ilmu mana pun serupa berselaya, bertabur, kadang-kadang malu duduk kat luar ni, pak kali ada hak pesan, ada buka jual, ada pak jual ni, malu juga ada pak jual. Ramai malu, masya-Allah. Tapi kalau tanya tak tahu cak dia. Ya, kau lagi ngaji, masya-Allah, tu kita royak atau isi tu. Nah, royak ikut Allah dia, mungkin tak dia. Dia tahu apa dia, dia gapo, dia apa puluh dia tu. Sama dia mau mari jual golek-golek apa dia tu dah. Nak orang tino kata tak gitu ke? Peluang dia ada rumah saya nak temu apa. Situ ada belakang, ada dengan baju, ada dengan penama misalnya. Jadi buat peluang beli, dia bukan dia sebenarnya. Nah, menjelis ilmu mesti kena jadi menjelis ilmu. Nah, jangan kita jadi menjelis ilmu bertukar menjadi menjelis lain. Nah, jangan bertukar, jangan bertukar lah, jangan orang mari orang tak tahu, orang tahu lah. Orang tak tahu dia mari, misalnya orang luar ni, misalnya orang Arab ni, misalnya orang Inggeris ni, orang putih ni mari. Dia mari tengok, kita rakyat dia, menjelis ilmu tengok orang ramai. Dia tukar tu. Itu tak? Menjelis ilmu kot mana, hak ni duduk beli, hak ni duduk jual, hak ni duduk lelang, hak ni duduk sihir. Ada hak sihir tak? Nah, silap mata. Nah, ada hak lacak. Ada hak lacak ada menjelis ilmu. Tu bukan nak kata tu lah. Nak royak. Nah, bukan nak kata tak nak royak. Nah, supaya kita beringat. Nah, jangan jadi menjelis ilmu kita menjelis. Kita penuh kan? Penuh datang dulu, penuh dalam. Kita punya mari duduk dulu. Cocok dapat. Orang mari duduk. Nah, kita jaga waktu, jaga masa, insya-Allah. Itulah dia orang panggil menjelis ilmu. Lelaki baik, perempuan baik. Nah, kita kena ada menjelis. Rasulullah SAW telah dikabar dulu lagi dah. Kalau Rasulullah tak royak ni kita nak royak. Tapi Rasulullah royak dulu dah. Bahawa saya mari menjelis ilmu ada 3 jenis manusia. Nah, satunya dia mari dia ketakkan menjelis. Tak luar Rasul menjelis. Nah, kalau dia mari dia belakang kali pun dia tengok luar di mana, dia jatuh mari. Sepak. Nah, lakah atas bau. Tu menjelis. Yang kedua, dapat dia orang mari, habis malu-malu nak lakah tak bau demo tu, dia duduk di belakang. Yang ketiga, pasal mari pasal nak duduk, tak ada lapak dengan halqah dah. Tak ada duduk sekali dia beramah duduk sungai daripada tu. Baiklah nak rakyat kata, ini adalah sebagai misal kepada baris mayat. Orang tak kita ni, nah, bukan kata menjelis ilmu, tak lapak. Bukan kata menjelis dakwah, tak lapak. Bukan kata menjelis bayar, tak lapak. Bahkan baris mayat pun tak lapak. Baris mayat tak lapak. Kebok kita holok kaki kita lagi, nak kelapak kaki dia kesok kaki dia pun. La ilaha illallah. Tapi kita pun kesok ni, dia kesok bubuh lah kesok ni. Allahu Akbar, tak tahulah. Bukan kata rana dah. Nah, kerana kita tuk-uru kita dulu tak tekan di segitu. Bukan salah yang silap kalau orang kata tuk-uru dia amuk. Orang tuk-uru mata. Dia tuk-uru lah, dia jasa ni. Tak mahu ayat apa ni. Cuma tuk-uru dia mula-mula sampai Islam, dia tak ada nak tekan banyak. Dia tekan setengah. Tak ada. Dia tekan segi-segi semaya, tekan segi-segi maaf, dia tekan banyak tu lah. Bahaya dia tak ada nak tekan. Yang ayat juga. Kata suruh masuk balik ni betul, masuk ni gapak, ni pelaga bau. Ya ayat lah yang ajar dia. Tapi dia tak tekan. Sesuai dengan gamit tu. Kalau royak belakang, pening lagi ni. Nah, sekaligus royak belakang, tak gitu kau. Allah, masuk balik kena rapak. Allah kena maya. Lima waktu nah. Kalau Allah kena puasa. Jadi lagi ngaji lagi. Lepas tu bijaknya tu kita dulu. Bijak, dia sampai setengah kita tengok. Misal dia anak royaknya tepat. Misal, bak hijab. Tok guru kita dulu kita boleh puji. Dia tekan dari segi hijab dalam semaya. Betul? Pakai dalam semaya tekan semua. Dia kecak cuak. Rumah hancur. Nah, hingga siapa kau boleh hitung? Dia kecek. Tu. Apa kau dagu katok, tak dagu katok kanan tu. Dia kecek habis.
Boleh pakai lagu katok, kalau pakai lagu katok nak ayat kalaik. Sebab itulah kita tengok orang kita semaya masya-Allah. Kalau kita pergi Mekah ke luar negeri, puji orang tempat kita pakai dalam semaya. Hijab molek, katok molek, habis. Siapa tangi tudung kuat tangi, dapat dia habis dia kecek rakyat habis. Siapa tak pakai labuh, bayar tu semaya, nah, kata dia molek atas tanah. Begitunya nak ayat katanya, ia teka di segi hijab dalam semaya. Tapi dia banyak juga hijab luar semaya, tapi tak teka. Kenapa? Karena kalau teka pada masa tu dia set up, dia building. Nah, so kita bijak dalam menyatakan hukum dan menyatakan agama Islam pada masa dulu. Apa? Tapi apabila zaman ini tak boleh lah. Nak lok duk arah tu lama tak boleh. Walaupun teka lah pula dari segi hijab luar semaya pula. Tu barulah orang ni pula mari kecek hijab luar semaya. Pok dakwah pun teka mestura dia. Pok ni pun teka orang-orang perempuan dia. Timbullah hijab gamil dah ni. Tak ada gitu. Jadi inilah nak ayat katanya, jasa tu kita dulu. Ia amat berjasa tu kita dulu. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan masa, buat pada masa dulu. Baiklah kita mari kepada apa dia bab kita ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia royak ada 3 jenis manusia dan bukan dia royak. Orang tu mari ada 3 pesan. Nak royak katanya hati orang ni, perangai orang ni ada 3 perangai. Ada 3 pesan. Waktu dia belum tahu hukum syarat. Waktu dia belum tahu hukum Islam, dia ada 3 jenis. Orang kita ni ada 3 jenis. Ni asal belum Nabi royak. Mari 3 orang, mari pakat mari rumah molek-molek 3 orang setengah itu tu. Ada lagi setengah itu lah dah. Sutai kenderaan dia, saya keluar kenderaan dia, mari 3 orang naik tu. Turun mari tak jalan ngok-ngok 3 orang. 2 orang mari ke majlis tak halaqah Nabi, seorang pergi duduk bawah-bawah kat ni. Nampak tak? Tu. 2 orang mari pun tak serupa pula dah. Seorang tu masuk kau nak dekat dengan Nabi, kau nak tengok tak luar di mana, tak luar di situ, tak luar, hati tak ada luar. Sepok-sepok dia mau dilakah duduk tengok. Nampak tak? Seorang lagi, tak gamuk nak lakah belakang dia mau duduk di belakang. Ni ada 3 asal belum pada tahu. Tetapi setelah sahabat tahu Nabi royak balas ni, maka tak ada siapa dalam sahabat yang nak duduk walaupun hak nombor 2 tadi. Hak nombor 2 Nabi tak ada keji. Nabi tak ada keji. Tetapi maknanya hak tu kat nombor 2. Hak nombor 3 pun Nabi tak ada keji, tapi kat nombor 3. Mari duduk kat nombor 3. Pas kita ni orang lagi nak rian tong. Tak betul tak? Berebut ni. Puak main bola, main volley. Hak lari wing marathon apa dia nak rian tong nombor 1. Pas kita mari dah tak ada nak berebut nombor 1. Tak ada sah. Kita kena berebut untuk orang nombor 1. Hari ni aku mari boleh nombor 1. Dia mari dulu nombor 1 duduk depan, nombor 2 duduk gitu. Begitu seterusnya. Begitu jugalah anak munasabah dengan ni, nak royak tetap masalah baris semaya. Nak minta gelar amal nak lu dah keluar baris semaya. Mari dah di masjid, minta naik atas masjid lalu. Ni kadang-kadang kita mari dah, tapi dia tak boleh lagi duduk bawah dulu. Dia tengok. Tapi ini pun baik. Beri kursi tak bawah, masya-Allah. Baik tak ini, masya-Allah. Juluh tak ini kita tu. Beri kursi tak bawah. Tu. Jadi lagi duduk bawah dulu. Apabila rebel sudah, tak naik lagi, tak punya komak lagi. Bawa komak sudah, barulah nak ngongik-ngongik naik. Deratik, tak deratik. Kat tanah. Tu dia panggil. Mungkin itu naik dah. Sebab apa tak boleh naik? Naik dah tu. Cari dia, cari dia. Kita jangan jadi gitu. Learning zamir orang panggil zamir. Apa orang istilah panggil zamir globalisasi. Zamir apa dia? Zamir maju lah ni. Kita tak boleh nak duduk dah pasal itu. Berlama kita kena berlama di segi apa untuk mendapat pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berlama untuk dapat apa dianya, kita mari sekali tapi aku tak boleh pahala banyak daripada demo. Ni jadi gitu. Kita tak sama mari semua ni. Tak sama. Pahala ke bawa kelak tak sama. Ilmu itu cuma telah dah. Atau boleh tak sama. Tetapi pahala nak bawa kelak tu tak sama. Orang mari dia depan ni juga dah. Kalau orang semaya dia bayar awal, sudah tentu dia baik daripada bayar yang kedua.
Orang baru kedua sudah betul lebih baik daripada baru yang ketiga. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Oleh kerana itu kita dalam mengaji pun seperti juga. Mari duk dakwah tu, hotel yang lebih banyak boleh pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia Nabi kita Muhammad SAW tolong syarah kita, tolong akibah kita. Nah, dia kata apa? Orang pertama, hak mari ketak baris, tak ni ketak apa ketak halqah kan itu. Orang tu orang mari suruh diri kepada Allah Taala. Maka Allah Taala pun peluk ambil mari dia, peluk dia tu berikan rahmat dan berikan redha dia kepada orang tu. Allahu Akbar. Hanya orang nombor satu. Orang yang kedua sana iaitu dia ni nak lakah bau demo tak bergamuk. Nah, dia nak lakah bau demo tak bergamuk, maka dia duduk di belakang. Yang dia malu. Maka apabila dia malu, Allah Ta'ala malu daripada dia. Nah, itu pekat dia. Yang ketiga, dia berpaling pada Tuhan. Dia tidak nak mengadap dengan Tuhan. Nah, dia nak duduk jauh-jauh, maka Allah Ta'ala pun berpaling daripada dia. Oleh kerana itu, nah, kita ahli majlis ilmu pada hari ini, hendaklah kita semua tu ambil peduli benda-benda seperti ini untuk kita bersama, insya-Allah. Baiklah ahli majlis ilmu yang dihormati sekalian, nah, kita pada hari ini kita dapat satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang berikutnya, nah, bab yang berikutnya iaitu bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighin au amin sami'in. Terkadang orang yang kita sampaikan lebih wa'i, lebih sedar, lebih faham daripada orang yang mendengar. Kita nak baca sekali lalu saja, kita tidak nak tekan banyak. Nah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr qala haddatsana Ibnu Aun an Ibnu Sirin an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi zakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi qala ayya yawmin hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi qala alaysa yawman nahar qulna bala qala fa ayyu shahrin hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi faqala alaysa bi dhil hijjah qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballigh ash-shahidul ghaiba fa inna ash-shahida asa an yuballigha man huwa aw'alahu minhu. Nah, hadis daripada Imam Bukhari, kita tidak syak lagi tentang sahihnya, dan sahihnya adalah amat tinggi. Baiklah hadis tadi, nah, daripada Imam Bukhari rahimahullah, daripada guru-guru dia semuanya. Nah, apa dia tu? Rahimahumullah, daripada sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Abi Bakrah, daripada Abdurrahman ibn Abi Bakrah, daripada bapaknya Abi Bakrah, sahabat Nabi kita Muhammad radhiyallahu anhum. Zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dia duduk di atas untanya, Nabi kita duduk atas unta. Dan ada seorang yang tolong pegaikan tali kentangnya. Nah, lalu Nabi kita berkata atau bersabda, ayya yaumin hadha, hari apa kan ni? Hari apa? Tanya sahabat dia, hari apa ni? Fasakatna, lalu diam kami, hatta zananna annahu sayusammi siwa ismi, hingga kami suka kata Nabi nak tak nama lain. Nah, lalu kami tak jawab lah, takut sebab tahu belakang. Dah mari wahji, Nabi ni cerita ni Nabi wahji. Nah, Nabi tak tahu tak, Nabi tanya hari apa ni? Sedang kata tak tahu belakang dah kata hari itu. Hari itu hari kerbah. Nah, hari apa? Hari kerbah. Nah, alaysa yauman nar, Nabi tanya, tidakkah hari ini hari kerbah? Hari kerbah, yang hari wahji lah, masa hari kerbah. Qulna bala, maka jawab sahabat kata, bahkan iyalah hari kerbah lah ni. Nah, sahabat tak wani nak jawab, takut Nabi nak tak nama lain. Nah, lalu Nabi tanya pula, pa ya syahrin hadha, maka bulan apa ni? Kita tak ada bulan apa? Tahu belakang dah kata bulan Dzulhijjah. Nah, fasakatna hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi, maka kami diam hingga kami suka kata dia nak tak namakan dengan nama lain. Lalu Nabi kita faqal alaysa bi Dzulhijjah, tidakkah ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami kata sahabat kata bahkan. Qal, lalu Nabi kata, Nabi nak, fa inna dima'akum, maka sungguhnya darah-darah kamu,
wa amwalakum dan harta-harta kamu, wa aradakum dan kemaluan muruah kamu, bainakum haram, di kalangan kamu adalah haram. Kehormati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kamu ini, fi syahrikum hadza, pada bulan kamu ini, fi baladikum hadza, pada negeri kamu ini. Serupa hari seperti hormat sepatulah. Kita tak ada nak situ. Nanti insya-Allah lain kali kita syarah ke hadis tu. Hak naknya kita liyuballighi syahidul ghaiba. Hanalah menyampaikan oleh yang hadir pada hari ini akan orang yang gaib. Nabi suruh nyapa. Kita tak boleh ngaji saja. Dia suruh nyapa, suruh tabligh, suruh dakwah pula. Dan ngaji dah, tahu dah, klik gayak kat orang pula. Hadir 3 orang tadi klik gayak demo pula. Nah, demo dia ngaji dan tak kira. Nah, kena pakai hadis ni. Tu dia. Fa inna syahida, kerana bahawanya orang yang saksi, yang syahid itu asa an yuballigha man huwa au alahu minhu. Mudah-mudahan dia dapat sampaikan kepada orang yang lebih faham baginya daripadanya. Ini adab kita nyata. Kita dengar balah mana, kita klik royak balah tu. Jangan tambah, jangan kurang. Itu adab ahli majlis ini. Dengan mulai berarti baik. Kita dengar balah mana, kita klik royak supaya terdengar tu. Bila jadi kita faham balah ni, orang lain faham balah lain. Kelima hak tu mengajar. Harap. Nah, yang darah tu royak tu. Nah, hak dah jadi peling-peling tu ada juga saham daripada anak murid. Orang pula tak pukul nak murid, pukul nak katah ni, pukul nak tok guru. Padahal anak murid tak ada ambil mulut tok guru kali, dia ambil pahal pada tok guru. Dia dengar lah ni, tu pahal lah ni. Dia klik royak kau, ikut pahal dia. Dalam adab awak ilmu mana nak situ lah ni. Adab ahli ilmu, awak menuntut ilmu, kita dengar tok guru royak ala mana, kita kena klik royak balas tu lah. Kena royak siapa tok guru royak. Kelima lah ni untuk kata. Saya pahal balas ni, kalau kita royak kita pahal. Saya pahal balas ni, entah pahal lah mana. Boleh jadi hak kita pahal ni tak serupa dengan apa hak dia hak orang dengar tu pahal. Sebab itulah Nabi dia suruhkan orang mari ngaji ni klik royak kau orang. Boleh jadi orang ni Allah Taala beri faham dia lebih faham daripada kita yang datang ngaji. Nah, padahal pada cara umumnya, nah sebab tu dia kata asal tu mudah-mudahan maknanya boleh jadi. Pada awalnya orang main ngaji itulah lebih faham daripada orang dengar tu. Nah, orang kita royak dia tu. Kenapa? Karena orang main ngaji dia dengar pada awal tak sih. Dia tahu usuluk tahu kecek dalam mana. Dia tahu sebab apa boleh tahu kecek dalam ni. Tak? Dia tahu. Sebab itulah dia boleh royak sebagaimana apa yang dia dengar. Kan? Dia boleh faham apa yang dia dengar. Dia boleh faham apa yang dia dengar. Tetapi orang tak mari hari ni misalnya. Ya kita pergi klik royak dia ataupun kita beli syarik kalau kita keset kan kita klik pergi. Dia tak dengar mana, dia tak tengok tepat, dia tak tengok tuai. Dengar ni satu juga dia tak tengok tuai. Ngaji tak tengok tuai, dia kata penyakit juga. Dia gaya orang ngajar, ya Allah tu jawab gaya orang tu ada apa maksud. Kita dengar saja tak tengok gaya ke guru tu, kita faham lah. Faham? Ya ada benda-benda tu. Nah sebab itulah ngaji sebab tu kena duduk depan. Kita tengok tu guru. Tu guru gaya sana, dia kata gini, waktu jawab gaya macam mana. Nah, ya apa dia? Ya aku kemindah. Nah, ya dia gaya yang dia kata tu. Dia nak tekan gitu, ya gaya balas tu, panggil pasal tu. Nah, ya muka ya lah tu, mata ya lah tu, kening ya lah tu. Barulah kita boleh faham lebih. Sebab itulah kita ngaji kena mari duduk depan. Boleh tengok tu guru. Alat baru ni tak apalah. Nah, alat ada dengan TV, ada dengan gapo tu. Tapi tak sama lah tu ada depan. Tak sama. Nah, aku ada dapat lain kita tengok TV je tak. Ya gambar tak serupa. Kadang-kadang tu ni kau janguk pandang ni tak. Tu boleh TV je kau pang. Gitu. Dia tak serupa. Nah, sebab itulah kita tu kenalah harapan kata mari duduk tengok tuan sendiri. Nak tengok hidup wapang salah mana, gapo lah mana tu, boleh kita tengok tuan sendiri. Dah kita dengar sendiri, kita tengok sendiri. Kita boleh dengar suara betul-betul ni. Lebih baik daripada kita dengar suara pada lampu. Dia juga ada suara lampu dia tengok. Dia tak serupa. Berdengung lah, berdengung lah. Suara lampu. Padahal suara lain sedap lah.
Nah, tapi dari langsung buka gerak. Ada itu ada. Misalnya buka balah tu. Nah, itulah. Baiklah kita pada hari ini telah cukup masa. Nah, untuk pada kita pada hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab ilmu ini. Nah, masih lagi kita nak baca, nak pilih berapa hadis yang satu dengan majlis ilmu kita ini insya-Allah. Dan dengan itu kita akan dapat wa'amal sikit-sikit insya-Allah. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisal muslimin kullu dhanbin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.